Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ceropong Panas. Kembali bersama dengan kami semula. Saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad melalui segmen Ceropong Panas. Apa tajuk cerita panas kita hari ni kan? Ceropong Panas hari ni akan mendiskusikan, membincangkan tentang krisis air di Singapura yang semakin lama semakin merunsingkan kerajaan Singapura, terutamanya Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Air, sehingga Vivian Balakrishnan, menteri di kementerian tersebut, telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kerunsingan ini kerana cuaca disebabkan El Nino dan juga cuaca disebabkan kesan rumah hijau yang kerap kali kemarau, bukan saja melanda Malaysia tetapi melanda juga Singapura mengakibatkan terjejasnya paras air dan penggunaan air untuk rakyat Singapura. Kemudian jika kita lihat balik kepada sejarah, kita throwback to the history, sejarah mengenai perjanjian air ini telah pun ditermetai pada 1961 dan 1962. Perjanjian ditandatangani pada 1961 telah pun berakhir pada 2011, di mana logi telah dipulangkan semula kepada Malaysia. Dan tetapi untuk perjanjian 1962 yang ditandatangani pada 1962 akan berakhir pada 2016. Tetapi walaupun 2016 tu kita lihat macam masih lagi jauh, tetapi kebimbangan sudah pun mula dirasakan oleh kerajaan Singapura. Dan untuk pengetahuan umum juga bahawa nilai yang dibeli nilai air yang dibeli oleh Singapura daripada Malaysia adalah 3 sen untuk setiap 1000 galon, dan Malaysia pula beli air terawat daripada Singapura adalah 50 sen untuk setiap 1000 galon. Apakah rahsia di sebaliknya? Kenapa kita menjual kepada mereka dengan begitu murah? Adakah kerana kita menjual air yang mentah, belum lagi dirawat? Jadi kita membeli air yang terawat, maksudnya air yang telah diproses, air yang telah boleh langsung digunakan. Haruslah begitu mahal kerana air itu adalah air yang terawat. Kalau secara logiknya it makes sense lah. Contohnya daripada kita membeli seekor ayam yang mentah dan kita membeli semangkuk kari ayam, memang perbezaan harganya. Jika ayam itu telah dijadikan lauk yang sedap, harga yang dijual untuk semangkuk itu haruslah melebihi harga yang membeli seekor ayam. Ikut logiknya betul. Tetapi tindakan sebegitu rupa bukanlah satu ancaman besar sebenarnya jikalau pemimpin yang dihantar berunding untuk berbincang dengan Singapura mampu mengendalikan dengan bijak dan tegas dalam segala tindakan. Dan untuk pengetahuan pendengar, kronologi krisis dan sejarah penjanjian air Malaysia-Singapura adalah: 1. Malaysia ada hak untuk melakukan semakan harga bersama pada 1987. Jika Malaysia menggunakan haknya untuk menyemak harga air pada 1987, Singapura mungkin akan membuat keputusan pelaburan yang berbeza bagi membangunkan Sungai Johor. Contohnya projek empangan Linggiu pada 1990 pada kos lebih 300 juta Singapura dolar yang mempertingkatkan kuantiti air di Sungai Johor serta membolehkan Johor dan Singapura mendapat bekalan air ketika musim kemarau. Tetapi pada tahun 1987 Malaysia memutuskan untuk tidak mengkaji semula perjanjian harga air. Jadi kita nampak tak satu note kesilapan di situ. Tidak mengkaji semula perjanjian selepas tahun 1997. Pada tahun 2002, ini laporan berita bernama pada tahun 2002, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir pada ketika itu ada alasan tersendiri pada masa itu tidak mahu semak perjanjian air Malaysia Singapura.
kerana dakwaannya kerajaan Malaysia merasakan kerajaan Singapura juga akan semak harga air terawat yang dibekalkan kepada Malaysia. Pada tahun 2012, Speaker Johor Zainal Abidin Mohamed Zain amat bergantung menyatakan bahawa Singapura amat bergantung kepada air mentah Malaysia dan Malaysia pula bergantung air terawat daripada Singapura. Semakan perjanjian air Malaysia Singapura akan bakal menyebabkan harga air terawat akan melonjak juga. Ini pada tahun 2012. Pada 2014 pula, Malaysia tidak lagi berhak untuk melakukan semakan harga air perjanjian air Malaysia Singapura. Perjanjian air memperuntuk kajian semula selepas 25 tahun perjanjian air. Jadi maksudnya jika ditandatangani pada 1962 sehingga 1987, 25 tahun, selepas 25 tahun dalam perjanjian tersebut telah menyatakan bahawa harga air boleh dirunding semula. Ini untuk meletakkan harga yang baru, tetapi ini tidak dilakukan selepas 25 tahun. Tidak boleh, selepas 50 tahun tidak boleh dilakukan pula. Ini yang mungkin kesalahan. Dan kita tak tahu. Dan Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Hanifah Aman pada ketika itu pada tahun 2014 berkata perjanjian adalah perjanjian dan seharusnya dihormati. Dan ini antara membuatkan kita terfikir kan, sebab perbezaannya terlalu banyak. 3 sen dan 50 sen. Adakah itu menjadi satu kesalahan? Saya pun tidak pasti. Kesalahan kerana kita tidak menyemak semula selepas 1987. Kesalahan saya lihat di sini kesalahannya pada 1987 iaitu Malaysia memutuskan untuk tidak mengkaji semula perjanjian harga air. Kerana jika pada tahun ini perjanjian itu dikaji semula, mungkin harga air yang kita beli yang sudah diproses atau dari Singapura tidak semahal harga sekarang. Dan ada juga yang menyifatkan bahawa perjanjian air Malaysia Singapura ada sedikit sebanyak dengan kes Tambak Johor. Kerajaan Malaysia mahu robohkan Tambak Johor, tetapi tuan punya ataupun pemilik Tambak Johor tu menyatakan bahawa beliau benarkan Tambak Johor dirobohkan, tetapi dengan syarat sediakan infrastruktur dulu, kemudian baru boleh beli tanah aku. Dan apabila kerajaan Malaysia telah membina infrastruktur, bina ICQ, tuan pemilik cakap Tambak Johor tidak boleh dirobohkan pula. Itu yang kaitannya dengan isu Tambak Johor. Kemudian akhirnya kerajaan Malaysia mengalami masalah kat situ. Pemilik mula main wayang kepada umum mengatakan sila robohkan Tambak Johor, tetapi di sebalik tak mahu robohkan Tambak Johor, tak mahu enggan turunkan tanda tangan. Jadi kerajaan Malaysia rugi dan terpaksa beli tanah-tanah kepunyaan, dan kerajaan Malaysia terus menjadi bahan cacian rakyat Malaysia. Setelah beratus-ratus tahun sejarah Malaysia, Mak Saleh acap kali ataupun orang putih lah, orang luar, acap kali menjadikan Malaysia sebagai permainan mereka. Ini kan isu-isu krisis air ni. Kadang-kadang saya pun memang apabila kita, kalau antara Malaysia Singapura je, headline Singapura Malaysia isu air. Kerana tadi semasa berita Nusantara kita sampaikan tentang JPJ ingin menaikkan permit VIP untuk pengendara peribadi yang masuk ke Malaysia daripada Singapura ke Malaysia. Maksudnya bukan plate number Malaysia, plate number Singapura ingin masuk Malaysia, permit itu dinaikkan kepada RM20 Malaysia. Tetapi Singapura bising. Bagi Malaysia, hak Malaysia untuk menaikkan permit atas dasar-dasar pastinya ada sebab di sebalik kenaikan permit itu. Kerajaan Malaysia pasti sudah menetapkan, disebabkan ini A, B, C dan D, kerana itulah permit itu dinaikkan. Tetapi Singapura mereka seboleh-bolehnya menentang, kerana bagi Singapura
jika permit itu dinaikkan harga, kuranglah orang Singapura yang mahu masuk ke Malaysia untuk bercuti, untuk berjalan bersiar-siar, untuk berlibur dan sebagainya, menjalankan perniagaan dan sebagainya. Ini bila kita kaitkan dua isu ini sangat dekat. Di mana Singapura sebolehnya tidak mahu rundingan harga baru terhadap pembelian air. Pembelian air Malaysia Singapura, dan juga isu tambak Johor. Isu tambak Johornya memang sepatutnya dirobohkan. Itulah datangnya Iskandar Regional Development Authority menguruskan wilayah Iskandar. Wilayah Iskandar dibangunkan bukan saja untuk menarik minat pelabur asing untuk melabur di selatan Johor, tetapi kerana sangat dekat dengan Singapura sehingga kan pelabur merasakan untuk dari Singapura ke Malaysia, Malaysia ke Singapura adalah dekat, tidak perlu mengambil masa yang panjang. Dan bila CIQ ditubuhkan, tambak Johor pula tak nak dirobohkan. Itu yang menyebabkan ping-ponging, dolak-dalik. Adakah Singapura berdolak-dalik? Kan? Kita tak pasti mengenai itu kerana tak boleh nak buat tuduhan, tidak boleh buat fitnah. Tetapi ini yang apa yang kita nampak. Tentang Kementerian Pengangkutan mereka pun dah buat bising mengenai kereta api laju yang sempat kita bahas dulu, yang sepatutnya berhenti di Singapura, salah satu tempat di Singapura, tetapi SPAT daripada Malaysia mahukan kereta api laju itu berhenti di CIQ saja. Perbatasan. Di perbatasan. Jadi ini menjadikan bagi saya menggegarkan sedikit Singapura. Kan? Isu tambak Johor ni memang tidak pernah habis. Sentiasa berping-ponging kan. Perjanjian air Malaysia Singapura itu satu hal, krisis dalaman pun satu hal. Sebab masa perjanjian semasa kes tambak Johor, semasa itu jugalah berlakunya krisis politik peringkat tertinggi Malaysia antara Dr. Mahathir dengan Musa Hitam dan Tengku Razaleh. Dalam masa sama Singapura terus memberikan masalah dan tekanan. Itu antara perkara-perkara terjadilah yang membuatkan gegaran, membuatkan Singapura pun mungkin mengambil kesempatan terhadap apa yang berlaku di Malaysia, isu-isu politik. Jadi mereka memberi tekanan dan mereka ada je strategi mereka untuk menimbulkan masalah di Malaysia. Berkenaan dengan isu air inilah. Itu yang kita masih lagi membayar 50 sen. Walaupun sebenarnya bagi saya itu sangat banyak. Sangat banyak, lebih daripada 50%. 50%. Kita berhenti sebentar sebelum kita sambung lagi diskusi kita ini. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ceropong Panas. Selamat bersama dengan kami semula melalui segmen Ceropong Panas. Hari ini 5 Ogos 2015 bersamaan dengan Hari Rabu. Topik hari ini adalah berkenaan dengan krisis air di Singapura. Tadi kita telah sampaikan, telah nyatakan berkenaan dengan dua perjanjian yang telah ditandatangani, dan perjanjian kedua yang ditandatangani pada 1962 akan ditamatkan, bakal tamat pada 2061 nanti, hingga mencetuskan kebimbangan kerajaan
Kerajaan Singapura mengenai krisis air di Singapura yang akan melanda, bagaimana apa akan terjadi pada selepas 2061 nanti, di mana Singapura tidak boleh lagi membeli air daripada Malaysia. Perjanjian itu sudah tamat. Adakah tempat-tempat loji ataupun tempat-tempat penyimpanan air mereka cukup untuk menyalurkan bekalan air yang bersih kepada rakyat mereka? Ya. Dan mengikut statistik, penggunaan air bagi setiap individu adalah sebanyak 225 liter di Malaysia. Di Singapura pula adalah 155 liter. Ini mengikut statistik. Tetapi kesan daripada kemarau yang berlaku di beberapa tempat, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga berlaku di Singapura, telah menyebabkan berlaku krisis air sehingga bekalan terpaksa dicatu di setengah tempat. Dan kabarnya kebanyakan empangan telah susut air dan penduduk terpaksa menerima akibat daripada penyusutan tersebut. Sebenarnya kalau ikutkan rantaiannya, Karadi, panjang sebenarnya. Ya, kalaulah kita, rakyat kita ataupun penduduk di muka bumi ini tidak melakukan pencemaran, beretika ketika menguruskan bumi, pasti tidak ada kesan global. Jika tiada kesan global, tiadalah musim kemarau, tiadalah El Nino. Jadi nampak tak rantaian itu? Jika berlakunya El Nino, kita akan kemarau, ketiadaan air, bahan kehidupan hidupan di bumi tidak dapat hidup. Jadi kekurangan makanan dan sebagainya. Ini yang merisaukan kita. Kemudian kita juga tadi telah bincangkan tentang kenapa Singapura beli air mentah daripada Malaysia 3 sen dan Malaysia beli air terawat daripada Singapura dengan harga 50 sen. Dan apakah di sebalik perjanjian berlakunya di sebalik besarnya range harga itu. Dan kaitkan dengan bahawa selepas tahun 86 duit itu, harga itu tidak dirunding semula. Ya, dirunding semula. Kemudian kait juga dengan perjanjian Tambak Johor, di mana sepatutnya Tambak Johor diruntuhkan, tapi Singapura masih lagi mahu adakannya. Ini ping-ponging antara mereka, tetapi nak tak nak Malaysia terpaksa hadapinya kerana dia sudah tertulis dalam perjanjian. Sehingga tamatnya perjanjian pada 2061 nanti. Pernah ke Singapura? Saya pernah ke Singapura. Waktu Anne ke Singapura dulu, harga satu air mineral water berapa, Anne? Okey, agak mahal juga. Tetapi depends juga air mineral apa. Kalau Evian tu memang mahal lah kan. Seingat saya dalam RM2 Malaysia. Tetapi tengok juga nilaian tukaran RM1 pada ketika itu. Kerana air mineral di Singapura termasuk harga air mineral yang agak mahal, kerana harga air yang diproduksi dari negara mereka sendiri dan dijual di dalam negara mereka sendiri, harganya sekitar Singapore dollar, sekitar $1 hingga $3 itu antara termasuk antara RM3 hingga RM4 ataupun termasuk harga-harga mahal. Macam kita lihat di Malaysia, banyak air mineral yang dihasilkan dari dalam negeri yang harganya tidak lebih dari RM2. Kerana dia produksi dari negara sendiri dan dijual dengan harga yang boleh dikatakan harusnya lebih murah. Itu berbeza dengan Singapura. Ya, dan sebelum kita menutupkan tirai, kita ini adalah cara Singapura mengatasi krisis air bersih. Seperti yang Radi awal-awal tadi beritahu bahawa Singapura ada beberapa tempat mereka penampungan air. Sama ada local catchment water ataupun tangkapan air lokal, recycling water ataupun air yang diulang kita semula. Imported water adalah daripada Malaysia, dan air desalinasi ataupun menggunakan reverse osmosis. Selain itu, selain daripada keempat-empat perkara itu, antara langkah
Singapura untuk menangani krisis air, walaupun tidak pasti bahawa adakah empat-empat tempat itu, punca air itu dapat menampung ataupun tidak rakyat mereka selepas 2061 nanti. Cara yang kelima yang terbaru adalah membangunkan Teluk Marina Bay. Jadi mereka jadikan Teluk Marina Bay itu sebagai satu dam yang besar, takungan air yang besar. Marina Bay itu sebenarnya muara sungai. Dan muara sungai ini mereka bangunkan untuk menjadi air takungan, tetapi mereka jadikan tempat tarikan pelancong juga, 2 dalam 1. Bukan saja sebagai takungan air, tetapi juga sebagai tempat pelancongan. Di situ di sekitar Marina Bay ni kita dapat tengok terdapatnya esplanade dan tempat-tempat, kalau terbaru ada 3 hotel yang atasnya disambungkan dengan satu bot besar. Ya, betul. Kan, itu juga hotel dan tempat berlibur sebenarnya. Itu antara cara langkah Singapura selain daripada penjimatan air ataupun menggunakan air untuk perkara yang penting saja. Itu cara Singapura tidak membazirkan air. Cara Singapura mendidik rakyat mereka. Selain itu, ada strategi daripada Radi? Antara lain ialah yang seperti yang cakap tadi, Singapura menggiatkan kerajaan ni menggiatkan usaha, mengingatkan rakyatnya supaya menjimatkan air. Antaranya ialah menyediakan khidmat-khidmat syarahan atau menyampaikan informasi dari sekolah rendah lagi. Jadi memang kerajaan mereka menerapkan tips untuk menjimatkan air semenjak daripada rakyat mereka kecil lagi. Itu mungkin langkah awal sebelum mereka menghadapi krisis yang lebih besar. Bagi saya bukan Singapura saja akan mengalami krisis air ni, Tok Radi. Kita di Malaysia juga akan mengalami krisis air jika kemarau ini berlanjutan, musim El Nino ini berlanjutan, kerana nak tak nak kita harus berhadapan dengan kesan pemanasan global yang makin lama makin memburukkan keadaan, yang makin lama menaikkan suhu setiap hari 1 darjah Celsius akan naik. Itu nak tak nak kita harus hadapi. Kita tak boleh nak membetulkannya semula, tetapi kita harus kita boleh menanganinya daripada ia terus berlalu retan menjadi lebih teruk, tapi kita harus menanganinya dengan cara bukan saja Singapura harus mengambil langkah-langkah untuk menjimatkan air. Malaysia juga, kita sendiri, negara kita sendiri juga. Sebab kita tahu bahawa sejak kebelakangan ini banyak takungan-takungan ataupun empangan-empangan kita airnya sudah mula susut, dan sukar untuk menyalurkan air bersih kepada tempat-tempat penempatan yang lain, kan. Jadi pembahagian secara berperingkat menyalurkan air, kerajaan menyalurkan air kepada rakyat secara berperingkat telah pun dijalankan. Dan macam Raji cakap tadi, Selangor antara negeri yang sering dilanda masalah ini, masalah tapi air. Tapi di Malaysia tips atau keprihatinan kerajaan memperingati generasi belia tentang pentingnya air masih kurang. Memang saya lihat di TV ada 1 atau 2 saja. Tapi itu dari TV swasta. Dan saya belum lihat tips atau sebab apabila kebiasaan ni dididik daripada kecil, dia akan jadi terbiasa bila dah dewasa. Jadi dan saya ulang sekali lagi bahawa Singapura akan tidak akan lagi mengimport air daripada Malaysia bermula pada tahun 2062, kerana pada 2061 nanti tak akan tamatnya perjanjian air yang telah ditandatangani pada 1962. Jadi saya
pendapat saya bahawa bukan saja bagaimana Singapura cuba menjalankan sehabis baik bagaimana untuk mengatur strategi, mengambil langkah-langkah yang baik dalam menyediakan air yang tidak putus kepada rakyat mereka. Seharusnya Malaysia juga harus mengambil iktibar tentang perkara itu, bagaimana langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Singapura agar kita tidak membazirkan air. Maksudnya untuk satu waktu nanti walaupun kemarau berlaku, kita masih lagi dapat air bersih. Kita masih mempunyai stok simpanan stok air. Stok simpanan air. Itu yang Singapura sedang jalankan. Dan bagi saya, bagaimana mereka jadikan Marina Bay itu bukan saja sebagai satu tempat takungan air, tetapi sebagai satu tempat pelancongan juga amat baik. Kerana boleh jadikan tarikan. Saya harap Malaysia juga akan menjadikan empangan-empangan sebagai satu tarikan juga, bukan sekadar empangan saja, kan. Itu yang menariknya. Kita tutup diskusi kita hari ini. Kalau tak lagi panjang. Lagi panjang. Isu krisis air Singapura Malaysia memang tidak akan pernah habis. Bagi saya ianya hanya akan habis pada 2061 nanti bila tamatnya perjanjian itu. Kita tutup diskusi kita. Terima kasih kepada para mendengar kerana sudi mendengarkan diskusi kami pada hari ini tentang isu krisis air di Singapura. Semoga menjadi informasi kepada kita terhadap isu-isu yang berlaku di sekitar ASEAN ini. Kita jumpa esok dalam Berita Nusantara, dan esok juga kita ada tetamu. Kita ada tetamu untuk ruang tamu kita. Kita tidak akan ada ceropong panas esok. Kita tidak akan membicarakan ataupun berdiskusi mengenai isu-isu panas. Kita esok ada tetamu yang kita jemput, yang akan membicarakan tentang bukunya Super Profit Mama, iaitu buat untung daripada rumah, dan juga mengenai usahawan internet Malaysia. Jadi kepada para pendengar yang sangat berminat dengan online, maksudnya dalam perniagaan bisnes online, boleh mendengarkan kami esok pada pukul 3.30 petang. Salam hormat, salam cinta damai. Terima kasih. Selamat petang. Selamat petang. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.